Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk peranan teori Adler dalam membantu budaya barat yang bersifat individualistik. Sebagai pendahuluan, kita perlu tahu bahawasanya proses perkembangan manusia ini adalah dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu faktor baka dan persekitaran. Okey, dan menurut psikologi perkembangan manusia ini juga, seseorang individu itu akan membesar dan mempunyai perwatakan dan sikap tersendiri. Ada yang sikap negatif jika dibesarkan dalam persekitaran yang negatif, dan ada juga yang bersifat yang positif jika dia ni dibesarkan dalam persekitaran yang baik. Bertepatan dengan tajuk kita pada kali ini, iaitu kaitan dengan individualistik, maka kita perlu tahulah apa itu individualistik ini. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, individualistik ialah seseorang yang bersikap sebagai individualis, yakni tidak dikuasai atau dikongkong oleh golongan atau pihak lain, iaitu bersifat individu, berasaskan atau berpegang pada individualism, yakni orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain, malah mementingkan diri sendiri. Okey, dan kita perlu tahu juga berkaitan dengan teori Adler. Okey, secara umumnya teori Adler ini menekankan bahawa seseorang individu itu berusaha untuk ke arah superiority, yakni ke arah kesempurnaan diri. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut, kita ke slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai teori Alfred Adler. Alfred Adler mengemukakan beberapa perkara penting yang terdapat dalam teori personality fraud. Manusia sebagai makhluk sosial berkeinginan untuk berhubungan dengan ahli masyarakat yang lain untuk memperolehi matlamat tertentu. Keinginan tersebut menampilkan seseorang itu sebagai individu yang berbeza dengan orang lain ataupun unik. Bagi Adler, tujuan utama seseorang itu bertingkah laku adalah untuk memperoleh rasa selamat dan mengatasi masalah inferiority. Pusat personality seseorang itu berasal dari alam sedar. Apabila menyedari dengan jelas, seseorang itu akan mengarahkan dirinya untuk bertingkah laku. Antara usaha untuk mengatasi masalah rendah diri ini ialah dengan mendorong diri ke arah kreativiti. Perkembangan personality berpusat kepada aspek-aspek dalaman individu. Kelebihan yang terdapat dalam aspek ini ialah kendiri kreatif yang berfungsi untuk mentafsir semua pengalaman yang dipunyai oleh individu. Apabila dibandingkan dengan teori personality yang dikemukakan oleh Freud, teori personality Adler ini tidak mengandungi sebarang konsep yang agak kontroversial. Baiklah, matlamat teori ini agak jelas untuk menggalakkan perkembangan individu, keluarga dan masyarakat ke arah kehidupan demokrasi yang berlandaskan kerjasama dan persamaan sosial. Pendekatan ini mengimbangkan keperluan individu secara optimal dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa itu individualistik? Marcus dan Kitayama mendefinisikan individualistik ini sebagai tafsiran diri yang bebas ataupun tidak bergantung. Dalam tiga kata lain, independence. Sifat individualistik ini akan menyebabkan seseorang itu mempunyai perasaan ingin menjadi lebih superior daripada orang lain. Ini dapat membuatkan tahap esteem kendiri seseorang itu meningkat. Beberapa negara yang dianggap sebagai budaya individualistik ini ialah Amerika Syarikat, Jerman, Ireland, Afrika Selatan dan Australia. Individualisme ini merupakan sebahagian daripada jati diri bangsa tersebut di samping nilai-nilai budaya lainnya seperti materialisme dan sekularisme. Budaya individualistik ini menegaskan bahawa orang harus dapat menyelesaikan masalah atau mencapai matlamat mereka sendiri tanpa perlu bergantung kepada bantuan daripada orang lain. Orang sering dijangka menarik diri mereka dengan bootstrap apabila mereka menghadapi kemunduran. Kecenderungan untuk menumpukan pada identiti pribadi dan autonomi adalah bahagian yang meluas dari budaya yang dapat memberi pengaruh mendalam tentang bagaimana fungsi masyarakat. Sebagai contoh, pekerja dalam budaya individualis lebih cenderung untuk menghargai kesejahteraan mereka sendiri atas kebaikan kumpulan. Pendekatan kepada penjagaan kesihatan misalnya dipengaruhi oleh kecenderungan ini. Budaya individu menekankan pentingnya setiap orang menjaga dirinya tanpa bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu keburukan budaya individualistik. Keburukannya ialah budaya individualistik memberi kesan yang buruk terhadap konsep kediri individu. Ia menggesa orang ramai untuk mengejar pencapaian peribadi yang mewujudkan persaingan antara individu. Dipetik oleh Triandis pada tahun 1995. Sebenarnya, budaya individualistik juga memberi kesan buruk terhadap hubungan individu antara satu sama lain. Individu memerlukan hubungan untuk mencapai matlamat mereka, tetapi hubungan dilihat sukar untuk dikekalkan melalui budaya ini. Oleh itu, individu melihat hubungan mereka sebagai tidak kekal dan tidak insentif pada budaya ini. Mereka yang berbudaya individualistik mungkin menyertai satu gaya hidup yang dikenali sebagai enklave gaya hidup, iaitu sekumpulan orang yang tidak diikat akan tetapi berkongsi minat yang sama. Sebenarnya, akhir sekali,
Keburukan budaya individualistik terhadap kesihatan mental individu amatlah bahaya kerana budaya individualistik mempunyai rangkaian sokongan yang lebih kecil dan kurang kemahiran dalam menguruskan emosi diri. Ini menyebabkan individu mempunyai cubaan untuk membunuh diri yang lebih tinggi daripada mereka dari budaya kolektivis. Dibentuk oleh Scott pada tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini giliran saya pula untuk membentangkan mengenai peranan teori Adler dalam membantu budaya barat yang bersifat individualistik. Yang pertamanya, setiap prinsip yang terkandung dalam teori Adler memainkan peranan yang penting untuk mengawal tingkah laku individu supaya bertindak rasional dalam situasi tertentu. Seterusnya, teori ini banyak menekankan tentang hubungan sosial antara manusia di mana manusia secara fitrahnya adalah cenderung kepada sosial atau hidup dalam bermasyarakat. Teori Adler juga menekankan hubungan sosial dengan masyarakat sekeliling seperti membantu orang lain, hormat menghormati antara satu sama lain dan bekerjasama dalam menjayakan sesuatu perkara. Seterusnya, teori Adler juga menyatakan tentang prinsip gaya hidup di mana gaya hidup seseorang mempengaruhi kepribadiannya dalam masyarakat sosial. Gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh bagaimana persekitaran yang di sekelilingnya. Teori Adler yang memfokuskan kepada tingkah laku manusia dalam sosial terutamanya secara tidak langsung dapat menjadikan individu lebih peka dengan keadaan masyarakat di sekeliling tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyambung tangan yang bertajuk iaitu aplikasi teori dalam budaya barat. Okey, yang pertama, teori psikologi individu iaitu teori Adler yang lebih mendorong kepada minat sosial berbanding minat seksual membuatkannya lebih diterima dalam budaya barat. Dan disebabkan itu, langkah-langkah teori Adler boleh dilaksanakan dalam budaya ini. Contohnya, dalam masyarakat barat khasnya, apabila kepentingan sosial melebihi kepentingan individu. Teori ini dilihat sebagai lebih serasi. Sesungguhnya, penggunaan teori ini untuk melihat gaya hidup berdasarkan konsep inferior dan superior perlu dilakukan dengan berhati-hati. Oleh itu, dalam masyarakat yang lebih gemar bersikap rendah hati, berkemungkinan konsep menggapai superioriti dianggap agak keterlaluan, terutama bagi kaum wanita yang berasal dari masyarakat yang kaum lelaki lazimnya lebih superior berbanding wanita. Poin yang ketiga iaitu teori Adlerian yang menekankan kepada pembentukan hubungan sama rata, kerjasama dan kemahiran bertanggungjawab ke atas diri sendiri dengan orang lain serta sikap sokong menyokong sama individu. Ini menyebabkan ianya lebih sesuai dipakai oleh dalam pelbagai budaya. Akhir sekali, teori ini juga dikatakan sesuai untuk masyarakat berbilang bahasa, terutamanya terhadap kesempurnaan insan melalui minat sosial, jadikan ia satu teori yang unik dan menarik. Secara kesimpulannya, seseorang individu itu tidak sepatutnya mempunyai sifat individualistik kerana ia mungkin memberi kemudaratan kepada diri sendiri pada masa akan datang. Melihat pada teori Adler, ia amatlah sesuai dalam membantu budaya barat yang bersifat individualistik kerana ia bertepatan dengan pandangan teori ini terhadap manusia bahawa manusia itu adalah makhluk sosial dan ingin bergaul dan mesra dengan yang lain. Dan kita perlu tahu juga dalam Islam juga menyarankan kita ini untuk bergaul ataupun bersama-sama dengan masyarakat dan beramal mesra dengan masyarakat dan tidak ajar kita untuk berseorang diri ataupun mementingkan diri sendiri. Okay, setakat itu daripada penang kami. Wallahu a'lam.